Ini namanya kesan dosa. Yang saya nak bahaskan di sini mungkin sebagai penutupnya. Allah Ta'ala kata, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Setelah Allah Ta'ala menerangkan sikap kata-kata yang diungkapkan oleh orang-orang munafik, oleh orang beriman itu, yang Allah larang supaya mereka ungkap benda yang sama seperti kata-kata orang munafik, Allah bagi tahu mereka yang tak pergi perang itu, walaupun mereka tak mati dalam medan perang, tetapi Allah akan campakkan hasrah, penyesalan di dalam hati mereka. Ulama tafsir bahas, apakah penyesalan yang dimaksudkan di sini? Penyesalan yang pertama adalah penyesalan kerana mereka akan menyesal di hari akhirat kerana mereka tak dapat keampunan Allah. Menyesalnya mereka kerana mereka tidak mendapatkan ganjaran syahid. Ya, ganjaran syahid di dalam medan perang. Ya, kalau di hari akhirat esok, bukan dunia sekarang ni mereka menyesal, akhirat esok. Kerana hari akhirat jugalah merupakan hari yaumul hasrah, hari penyesalan. Dan yang ketiga, penyesalan yang dimaksudkan di sini adalah iaitu rasa ketidaktentraman. Maknanya hati yang tidak tenang, hati yang tidak bahagia, hati yang gundah gelana, hati yang sentiasa gelisah. Sebab itu kalau kita tengok dalam sepotong hadis Nabi SAW, Nabi sebut tidak ada sesuatu perasaan sedih, perasaan gelisah, perasaan gundah gulana, perasaan tak bahagia, hatta kalau duri yang menusuk kita, melainkan itu adalah semua datang daripada asbab dosa kita, dan itu cara untuk Allah Ta'ala mengampunkan dan membersihkan dosa kita. Ya. Jadi antara hukuman yang Allah Ta'ala berikan kepada orang munafik itu, itulah kesan dia. Ya, penyesalan mereka di akhirat dan kegusaran yang mereka peroleh dekat dunia. Apa kegusaran yang mereka peroleh dekat dunia? Iaitu mereka akan sentiasa digelisahkan perasaan, walaupun mereka tak pergi perang, barangkali mereka juga akan mati di Madinah walaupun tanpa mereka menyertai dalam peperangan. Ya, mereka akan sentiasa takut kepada mati kerana tak bersedia menghadapi kematian. Okey, di sini saya nak cerita tentang tadaburnya adalah kesan-kesan dosa. Kesan dosa ada banyak, cuma yang sempat saya senaraikan di sini dengan seberingkas ada 12. Sebenarnya ada satu kitab tu, dalam kitab Dawa Udda, yang menceritakan penawar bagi penyakit. Di situ ada disenaraikan kesan-kesan dosa, ya. Yang pertama, kesan dosa adalah hirmanul ilm. Allah haramkan kita daripada minat belajar dan minat menuntut ilmu. Atau Allah haramkan kita daripada dapat faham ilmu dan dapat hafal ilmu. Ini berdasarkan daripada ada kata-kata Dhahak. Dhahak ni seorang tabi'in, ya. Kata-kata Dhahak dan Ali Khashram, dia mengatakan bahawasanya tidaklah apabila seseorang itu tidak diberi kepadanya oleh Allah untuk dia beramal dengan ilmu dia, macam kita ni duk belajar-belajar tapi kita tak boleh beramal dengan ilmu yang kita belajar, atau kita tak boleh faham dengan ilmu yang kita belajar, itu disebabkan kerana dosa yang belum kita tinggalkan. Ya, tu kesan dosa. Yang keduanya, hati yang tidak tenteram. Ni kita nak relatekan dengan ayat 156 ni. Hati yang tidak tenteram. Ya. Sebab itu berkatanya Fudail bin Iyad, dia menyatakan, tidaklah jika aku melakukan sesuatu dosaku kepada Tuhanku, melainkan setelah itu aku dapat melihat kesan yang telah Allah berikan perubahan sikap dan kelakuan kepada isteriku dan anak-anakku serta binatang tungganganku. Kadang-kadang kita jadi gelisah, sikap isi kita berubah, anak kita jadi lain macam mood dia. Itu juga kadang-kadang tak Allah bagi kat kita. Allah boleh bagi tunjukkan kesan tu supaya kita rasa melalui isteri dan ahli keluarga kita. Ya. Sebab tu jangan kita kadang marah anak kita pasal apa degil macam ni kan. Kadang-kadang itu juga datang daripada asbab kesalahan dosa kita. Bukan Allah nak hukum anak kita tu, tapi Allah nak hukum kita, tapi Allah hukum melalui perbuatan yang dilakukan oleh isteri dan anak-anak kita terhadap kita.
Baik. Yang ketiga kesannya, urusan menjadi sulit. Urusan dunia kita jadi susah. Nak buat amal ibadat urusan akhirat jadi susah. Nak baca Quran susah. Nak tengok Facebook senang. Melainkan tengok kuliah-kuliah benda yang bermanfaat lah ya. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Kalau tak bertakwa, buat maksiat, urusannya susah. Yang keempat, badannya menjadi lemah. Badan yang lemah ni hawanul abdan. Badan lemah, tak semangat nak bangun subuh jadi lemah, nak buat benda baik jadi lemah. Semua lemah, nak puasa jadi letih. Semua Allah Ta'ala bagi lemah. Tapi kalau bab-bab nafsu kuat pula dia, tubuh dia kuat. Maknanya untuk perkara-perkara kebaikan Allah jadikan dia lemah dan mudah dia untuk mendapat penyakit. Kemudian yang kelima, Allah halang rezeki dia. Allah tutup rezeki dia. Berdasarkan pada hadis Nabi bersabda, innallaha la yuhramu ar-rizqa bidzanbi yusibu. Allah mengharamkan rezeki bagi seseorang kerana dosa yang dia buat. Yang keenam, hilang keberkatan waktu dan usia. Waktu banyak dihabiskan perkara sia-sia. Umur kita berlalu benda-benda yang tidak bermanfaat. Ini kesan dia ya. Nombor 7, terhalang daripada berbuat kebaikan. Maknanya dia tak ada rasa keinginan nak berbuat baik. Yang ke-8, dipandang hina ya. Dia sentiasa rasa macam orang memandang dia hina. Padahal dia asbab daripada dosa dia itu sendiri. Yang ke-9, hilangnya Allah cabutkan perasaan cemburu. Dia tak ada rasa cemburu. Contoh, tak rasa cemburu tengok orang lain lancar baca Quran, tak rasa cemburu tengok orang lain rajin menuntut ilmu, tak rasa cemburu bila tengok orang berlumba buat kebaikan. Kalau dia tengok dosa pun, dia tak ada rasa cemburu. Kena biarlah isi dia nak keluar dengan orang ke apa. Dia tak ada rasa cemburu. Ini kesan dosa. Yang ke-10, dilaknat oleh sekalian para makhluk yang lain. Berdasarkan firman Allah, fama bakat alimus sama wa ma kanu munzarin. Dan yang ke-11, Allah Ta'ala cabut kebaikan nikmat yang Allah bagi kepada dia. Maknanya kalau Allah bagi kebaikan nikmat mata, Allah cabut nikmat mata tu supaya dia tengok benda-benda yang tak bermanfaat. Telinga, harta yang banyak dihabiskan perkara yang tak bermanfaat. Allah cabut kebaikan daripada nikmat dia itu. Yang ke-12, yang terakhir yang saya dapat senaraikan, iaitu Allah cabut perasaan malu. Sebab tu Nabi ada bersabda dalam hadis, fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak ada perasaan malu, maka manusia tu akan buat dosa semau-maunya. Sebab tu kita tengok ada orang upload dosa dia, rakam dosa dia, muat naik video, cerita dosa apa dia buat, tanpa dia rasa segan silu. Kenapa? Allah dah cabut perasaan malu di dalam dirinya. Sedangkan Nabi bersabda, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebahagian daripada iman. Kita kalau tak semayang tarawih pun rasa malu. Ini selamba je time tarawih upload, kami lepak je tak semayang tarawih. Tanpa rasa malu. Ini kerana kesan dan akibat daripada dosa. Akibat dosa ni, kesan dosa ni ada dua ulama kata. Satu, kesannya di hari akhirat, iaitu dosa dan balasan. Yang kedua, kesannya kepada kita di dunia, iaitu pada hati kita dan juga pada kehidupan kita ini ya. Baik.